Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan menerangkan tentang etika perkhidmatan awam. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, yang pertama, saya sendiri Siti Saidatul Asma binti Zulkafli bersama 3 orang lagi rakan saya, iaitu Nurul Ain Nawarah binti Arif, Siti Nur Aisyah binti Osman dan juga Nurul Wahadiah binti Ramli. Keempat-empat kami akan menerangkan tentang etika perkhidmatan awam. Akan menerangkan tentang etika perkhidmatan awam. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi tentang etika perkhidmatan awam, marilah kita ambil tahu serba sedikit tentang pengenalan etika perkhidmatan awam. Okey, etika boleh didefinisikan sebagai tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan atau kepada seseorang. Selain itu, etika juga bermaksud tanggungjawabnya dalam profesionnya. Jadi, secara kesimpulan, etika perkhidmatan awam merupakan tingkah laku pekerja ketika menjalankan tugasnya. Okey, kita ambil satu contoh etika perkhidmatan awam yang sering terjadi di negara Malaysia. Okey, sebagai contoh, seorang penjawat awam iaitu pihak polis tidak sepatutnya memberi atau menerima rasuah kerana ia sudah jelas bertentangan dengan etika perkhidmatan awam. Okey, jadi kita dah nampak secara dasarnya apakah itu etika perkhidmatan awam. Jadi nanti kita akan tengok lagi dengan lebih banyak lagi apakah itu isu etika perkhidmatan awam dan Tonggak 12 dan juga beberapa lagi isu tentang etika perkhidmatan awam. Saya, Siti Nur Aisyah binti Osman, akan menerangkan dasar-dasar etika dalam etika perkhidmatan awam. Dasar etika membawa maksud merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan yang betul ataupun sikap-sikap yang positif untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Okay, dasar etika mempunyai 8. Yang pertama, teras perkhidmatan awam. Dasar ini berazam untuk meninggikan mutu perkhidmatan awam. Ia bekerja dengan penuh bertanggungjawab dan berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Dasar ini juga berkhidmat dengan penuh hibah dan kemesraan untuk bekerjasama dalam membantras kelemahan dan juga musuh negara serta berpegang teguh terhadap ajaran agama. Yang kedua merupakan dasar Tonggak 12 perkhidmatan awam. Dasar ini, kerajaan telah menerangkan nilai-nilai murni kepada pegawai awam agar dapat perkhidmatan yang lebih cekap dan berkualiti. Gabungan pelbagai nilai murni yang boleh diterima oleh semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Yang ketiga merupakan dasar Pandang ke Timur. Dasar Pandang ke Timur ini untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika pekerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah kerajinan dan juga disiplin bekerja, kesetiaan kepada raja, kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja bukan untuk diri sendiri tapi untuk organisasi. Ia juga untuk meningkatkan mutu pengorganisasian dan tidak semata-mata untuk pengurusan diri sendiri. Dan yang keempat merupakan penempatan nilai Islam dalam pentadbiran. Dasar etika ini merupakan kesinambungan daripada usaha-usaha kerajaan Malaysia yang telah dilakukan seperti penubuhan sekolah-sekolah menengah agama berasrama penuh, Universiti Islam Antarabangsa, Bank Islam, syarikat insurans Islam dan juga pengukuhan bahagian hal ehwal Islam dan Jabatan Perdana Menteri. Dasar ini bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang lebih bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain. Kerajaan ingin menubuhkan sebuah negara yang lebih berbahagia untuk menghabiskan sikapnya negatif dalam pekerja itu menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan perkhidmatan pekerjaan yang lebih berkualiti. Seterusnya yang kelima,
Yang kelima ialah kepimpinan melalui teladan. Dasar ini adalah untuk menanam dan memupuk sifat kepimpinan yang berkesan bagi dicontohi, dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat untuk menerap nilai tanggungjawab dan etika murni dalam kalangan kaki tangan awam. Ia juga untuk mengubah sikap bagi mencapai dan memperkukuh nilai bagi mempertingkatkan etika, kerja serta daya pengeluaran negara. Sikap positif yang tersebut daripada pemimpin itu sendiri seperti bos ataupun pekerja-pekerja atasan merupakan kesederhanaan dalam tindakan dan tutur kata wawasan dan juga strategi yang jelas, berakhlak tinggi, sentiasa memperbaiki diri dan membangunkan diri sendiri untuk berhemah tinggi berwibawa serta tegas dalam melakukan tugasan. Yang keenam ialah gerakan budaya kerja cemerlang. Dasar ini merupakan kerajaan berharap bahawa satu budaya kerja cemerlang di kalangan pihak berkuasa dan juga para pekerja dapat dibentuk dan dijadikan sebagai amalan hidup. Ia juga merupakan untuk meningkatkan kualiti kerja dan sebagai alat untuk mengukur atau menyukat produktiviti hasil kerja seseorang anggota perkhidmatan awam. Yang ketujuh merupakan dasar pengurusan kualiti dan anugerah cemerlang. Dasar etika ini bertujuan untuk mencapai, mengekalkan dan menambah baik kualiti produk atau perkhidmatan. Kesemua aktiviti sesebuah organisasi sedikit sebanyak memberi kesan kepada kualiti. Dengan itu, pengurusan kualiti harus melibatkan semua fungsi tradisi pengurusan seperti perancangan, kepimpinan, pengorganisasian dan juga pengawasan. Ia bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pekerja-pekerja yang sentiasa berinisiatif memfokuskan kualiti dan menunjukkan impak yang signifikan kepada pelanggan. Yang terakhir ialah konsep perkhidmatan cemerlang. Dasar konsep perkhidmatan cemerlang ini merupakan sebagai penghargaan atau menghargai sumbangan kerana kualiti sumbangan melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatan seseorang. Bahagian ini juga bertujuan menjadikan anggota berkenaan sebagai contoh dan juga daya penarik kepada anggota pekerja yang lain untuk sama-sama meningkatkan diri lagi dalam taraf perkhidmatan demi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan tonggak 12. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya bernama Nurul Ain Nawarah binti Arif. Oke, apa itu tonggak 12? Tonggak 12 ini merupakan dasar dan pokok kepercayaan serta pegangan kepada sesuatu tindakan oleh penjawat awam. Ia juga menjadi amalan kepada semua kaki tangan awam di semua peringkat organisasi. Kerajaan Malaysia ini cuba untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri penjawat awam agar mereka dapat memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada masyarakat. Oke, tonggak 12 yang pertama yaitu menghargai masa, the value of time. Pepatah ada mengatakan bahawa masa itu emas. Jika kamu melakukan sesuatu perkara yang berfaedah, memberi manfaat kepada diri, maka masa kamu tidak akan rugi begitu sahaja. Jika kamu adalah orang yang menghargai masa, kamu akan merancang masa dengan sebaik-baiknya, bijak menguruskan masa, memfokuskan kepada perkara yang penting terlebih dahulu, dan menghantar sesuatu perkara mengikut masa yang telah ditetapkan. Sunan Ad-Dailami pernah berkata, rugilah mereka yang mengulangi kerja 2 kali. Dan pepatah Cina juga ada mengatakan bahawa masa tidak boleh dibeli dengan emas sekalipun. Oleh itu, hargailah masa Anda. Oke, tonggak 12 yang kedua, ketekunan membawa kejayaan, the success of perseverance. Ketekunan adalah membawa maksud, memberi tumpuan kepada sesuatu kerja sehingga selesai dengan sempurna dan mendatangkan kejayaan dengan cemerlang kepada individu dan organisasi. Orang yang tekun akan sentiasa berusaha dengan gigih
rajin berusaha, sedia menghadapi cabaran, dan sanggup berkorban serta mempunyai cita-cita yang tinggi. Tonggak 12 yang ketiga, keseronokan bekerja, the pleasure of working. Okey, jika kita menganggap sesuatu tugas itu sebagai satu ibadah, maka akan wujud dalam diri kita keseronokan untuk bekerja. Jika keseronokan itu wujud dalam diri, maka kita tidak akan membuat sesuatu kerja itu sambil lewat, kita tidak akan merasa malas, bosan. Malah kita akan lebih prihatin terhadap kerja yang kita lakukan dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan sedia untuk memberi kerjasama. Tonggak yang keempat adalah kemuliaan kesederhanaan, the dignity of simplicity. Ialah sikap yang suka menolak keterlaluan dalam semua perkara. Okey, contoh orang yang sukakan kesederhanaan adalah orang yang sederhana dalam hidup, tidak suka boros, membazir uang, tidak suka berlebihan dalam pakaian, makan dan minum, berhati-hati juga dalam pergaulan, percakapan dan perbuatan. Tonggak yang kelima yaitu ketinggian pribadi, the worth of character. The worth of character ini adalah merupakan keunggulan dan keluhuran sifat diri yang wujud dalam diri yang merangkumi sikap, gaya, watak, perilaku dan seumpamanya. Okey, orang yang mempunyai pribadi yang tinggi ini adalah orang yang jujur dalam melaksanakan tugas, amanah dan ikhlas dalam menjalankan tugas, berlaku adil dalam setiap tindakan yang dilakukan, menjaga disiplin diri, bersikap sabar dan teguh dalam menghadapi cabaran, dan berusaha dan bersedia untuk berbakti. Orang-orang seperti ini juga tidak akan bersikap sombong, tidak meninggi diri, tidak khianat dan tidak berpura-pura dalam tindakan. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ada berkata, buruk laku itu menambah buruknya amalan sebagaimana cuka merosakkan madu. Tonggak keenam, kekuatan sifat baik hati, the power of kindness. Orang yang bersifat baik hati ini kita akan mudah senang dan selesa untuk dekati. Ciri-cirinya adalah seperti sopan santun, pemurah, pemaaf, simpati dan suka tolong orang. Rasulullah SAW bersabda, tidak dihitung kaya orang yang banyak harta, tetapi kaya sebenar ialah kaya jiwa. Dan Dennis Waitley once said, people who know the secret of a positive attitude realize it's in their power to make today the best day possible. Tonggak yang ketujuh, the influence of example. Pengaruh teladan ini sangat besar, okey. Dan jika teladan itu daripada orang-orang yang baik, akan banyak membawa manfaat. Tetapi jika teladan itu daripada orang yang tidak baik, akan membawa banyak kemudaratan. Dalam keluarga, si bapa akan menjadi teladan kepada anak-anak. Jika bapanya menunjukkan teladan yang baik, maka anak-anak juga akan mengikut teladan yang baik. Dalam masyarakat, pemimpin akan menjadi teladan kepada pengikut. Jika teladan pemimpin itu baik, maka pengikut juga akan menjadi baik. Tonggak yang ke-8, kewajiban menjalankan tugas, the obligation of duty. Tugas adalah sesuatu kerja yang perlu dilakukan. Orang yang sedar tentang kewajiban menjalankan tugas ini akan sentiasa prihatin terhadap tanggung jawab yang diamanahkan, tekun dan sabar dalam menjalankan tugas. Ia juga tidak akan menyeleweng tugas yang diberi dan tidak akan melakukan tugas sambil lewat. Tonggak yang ke-9 yaitu kebijaksanaan berhemat, the wisdom of economy. Merupakan satu sikap yang berhati-hati dalam membelanjakan sesuatu. Berhemat ini bukan sahaja daripada aspek kewangan, tetapi daripada aspek bahan, kata-kata dan masa. Okey, bahan ataupun alat yang dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang, peruntukan dari segi kewangan dan perbelanjaan dapat digunakan untuk keperluan lain. Tonggak yang ke-10 yaitu keutamaan kesabaran, the virtue of passion. Sabar adalah orang yang tenang dan tabah dalam menghadapi segala cabaran seperti keperitan hidup.
Orang yang sabar dapat menahan emosi, berfikiran dengan waras, tidak mudah berputus asa, dan tidak terburu-buru dalam tindakan. Tonggak yang ke-11, peningkatan bakat, the improvement of talent. Ianya merupakan satu kebolehan yang ada pada diri sendiri secara semula jadi. Orang yang memberi tumpuan kepada peningkatan bakat ini akan mengenal pasti kebolehan yang ada pada diri sendiri, menghargai kebolehan tersebut, dan memupuk bakat yang ada, dan berani mencoba ide baru. Tonggak ke-12 yaitu tonggak yang terakhir, nikmat mencipta, the joy of originally. Mencipta atau menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat adalah suatu kepuasan. Orang yang menikmati mencipta sesuatu yang baru ini akan mencoba mencari ide yang baru atau kaedah yang baru, bersifat dinamik dan kreatif, serta berani mencoba, serta merasa puas dengan ide yang dimanfaatkan. Mereka juga tidak takut pada kegagalan dan pembaharuan, tidak berpuas hati dengan produk yang sedia ada, dan sentiasa ingin mencoba untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Jadi kita akan teruskan kepada isu-isu etika perkhidmatan awam. Okey, dekat pengenalan tadi kita dah tengok satu contoh berkaitan dengan isu perkhidmatan awam, iaitu pihak polis memberi atau menerima rasuah. Jadi marilah kita tengok lebih mendalam lagi berkaitan dengan rasuah. Okey, rasuah merupakan pemberian dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah bentuk wang atau hadiah untuk manfaat tertentu. Jadi kita tengok dekat sini, rasuah bukan hanya tertumpu kepada memberi atau menerima wang, tetapi apa jua bentuk hadiah, ianya turut dikira rasuah. Okey, mari kita tengok beberapa jenis rasuah yang ada. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi rasuah. Dan yang ketiga ialah menyalahguna jawatan atau kedudukan. Okey, terdapat beberapa faktor berlakunya rasuah. Yang pertama, kelemahan kepimpinan dalam, iaitu kelemahan struktur organisasi. Yang kedua, berkaitan dengan isu politik. Yang ketiga, masalah budaya sosial. Dan yang terakhir ialah kelemahan peribadi. Okey, kita tumpu kepada yang terakhir ini, iaitu kelemahan peribadi. Kelemahan peribadi merupakan satu perkara yang tidak boleh dibantu ataupun tidak ataupun ia berkaitan dengan diri sendiri, iaitu jati diri dalam diri kita. Jika kita mempunyai jati diri yang kukuh, sudah tentu kita tidak akan mengamalkan atau memberi atau melakukan sesuatu perkara yang sudah jelas bertentangan dengan etika. Jadi apabila berlakunya rasuah, terdapat kesan-kesan akibat melakukan rasuah. Yang pertama, menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, pemerintahan kelihatan lemah. Dan yang terakhir, pentadbiran kucak-kacir. Jadi kita dah tahu faktor berlaku rasuah dan kesan rasuah. Jadi ia terletak dalam diri kita sendiri untuk kita menghentikan rasuah atau kita terus dengan budaya memberi rasuah. Okey, terdapat beberapa langkah untuk mencegah rasuah daripada terus berlaku. Yang pertama ialah memartabatkan kempen pencegahan rasuah, dan yang kedua, menguatkuasakan akta perundangan. Dengan beberapa langkah ini, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan kadar berlakunya rasuah dalam negara kita. Okey, dekat sini kita nampak terdapat beberapa keratan akhbar berkaitan dengan rasuah. Okey, jadi sudah jelaslah rasuah merupakan satu etika perkhidmatan awam yang tidak sepatutnya dijalankan, dilakukan atau dijadikan sebagai budaya, terutama sekali di dalam isu politik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahdiah binti Ramli. Saya akan menerangkan tentang isu etika yang berlaku di kalangan penjawat awam,
terdapat pelbagai isu yang telah wujud yang melibatkan penjawat awam. Antaranya ialah penyalahgunaan kuasa. Apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan kuasa? Ianya adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang yang dilakukan semasa menjawat jawatan rasmi, di mana boleh mempengaruhi keputusan ketika melakukan tugas-tugas yang diberikan. Seterusnya adalah faktor berlakunya salah guna kuasa, iaitu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang terdekat, serta sekutu yang mempunyai kepentingan tertentu. Contohnya, seorang pegawai atau pihak atasan yang bekerja di pejabat tanah yang meluluskan permohonan pemilikan tanah kepada ahli keluarga atau individu yang mempunyai kepentingan tanpa melalui proses yang panjang, seperti pemohon yang lain. Jadi, individu tersebut telah melakukan penyalahgunaan kuasa yang telah diamanahkan kepadanya. Perkara yang melibatkan salah guna kuasa bukan sahaja menjaga kepentingan diri dan sekutunya, malah termasuklah penghinaan orang bawahan di khalayak umum, serangan fizikal dan sengaja menyebarkan maklumat palsu atau salah. Selain itu, salah guna kuasa juga memberi kesan yang negatif kepada diri, keluarga, masyarakat, ekonomi dan negara. Kesan ke atas diri sendiri pada individu tersebut ialah akan kehilangan kepercayaan dari rakan, keluarga dan pegawai atasan. Selain itu, reputasi diri dan syarikat juga turut jatuh serta dipandang hina oleh masyarakat. Salah guna kuasa juga boleh mengakibatkan seseorang individu tersebut kehilangan jawatan dan pekerjaan jika telah disabitkan kesalahan salah guna kuasa tersebut. Di samping itu, salah guna kuasa juga memberikan kesan kepada negara, tambahan lagi pada keselamatan negara. Penyalahgunaan kuasa ini boleh mengakibatkan aktiviti jenayah seperti penyalahgunaan dadah, penyeludupan senjata api dan manusia, judi dan sebagainya. Ini telah dilindungi oleh pihak tertentu yang menyebabkan kes jenayah semakin berleluasa dan meningkat. Langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan salah guna kuasa ini ialah dengan memberikan latihan kepimpinan kepada semua penjawat awam. Ini adalah supaya mereka bersedia untuk memegang apa-apa jawatan tertinggi atau mempunyai sifat keadilan dan rasa hormat pada individu lain, serta mengetahui etika kerja yang perlu dipatuhi. Seterusnya, mewujudkan sistem sokongan, iaitu melakukan kaji selidik di kalangan pekerja untuk mengetahui ketidakadilan dan salah guna kuasa yang berlaku dalam sesebuah pasukan tersebut. Penjawat awam juga boleh mengetahui cara untuk melaporkan kes dan lebih berani untuk melaporkan kes salah guna kuasa tersebut. Itu sahaja daripada saya.